Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada murid-murid tahun 5T dan 5S. Pada hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu tajuk unit 8 jirim. Okey, jirim. Apa itu jirim? Tak pernah dengar kan? Okey, jirim adalah objek atau benda yang dia ada jisim. Apa itu jisim? Bahasa mudah dia berat lah. Dia ada berat. Dia memenuhi ruang. Boleh dilihat, boleh disentuh atau dirasa apa benda tu. Okey. Jadi kalau kita nak tahu semua benda di dalam dunia ini, di muka bumi ini, benda yang ada di sekeliling kita adalah jirim. Macam tu. Okey. Baik. Sekarang kita tengok apa benda itu jirim. Okey. Jirim yang cikgu maksudkan tadi adalah objek pepejal, cecair ataupun gas yang ada di sekeliling kita. Ada tak pepejal di sekeliling kita? Ada. Meja, rumah, tingkap, kerusi. Apa saja yang keras-keras itu adalah pepejal. Kemudian cecair, liquid yang boleh mengalir. Ada juga cecair yang tak boleh mengalir, tapi kebanyakannya boleh mengalir. Seperti air. Air pula ada banyak jenis. Air sirap, air cuka, semua itu adalah cecair. Okey, minyak, apa lagi? Shampoo kamu, itu semua adalah cecair. Okey, dan yang terakhir adalah gas. Gas, kebanyakan gas tak boleh nampak warnanya. Okey, kerana tiada warna. Ni kita sedut oksigen, gas. Okey. Asap kenderaan semua itu gas. Dia lah tu. Okey. Jadi faham tak? Apa maksud jirim? Jirim adalah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Apa itu memenuhi ruang? Rumah kita kalau kita baru beli masa kita masuk, kosong kan? Bila kita bubuh perabot semua pepejal, penuh tak ruang? Penuh. Macam itulah cecair. Cawan kita kosong mula. Bila bubuh air, memenuhi ruang tak? Memenuhi ruang. Jadi macam itulah gas. Gas memenuhi ruang bumi. Gas oksigen memenuhi ruang bumi. Memenuhi ruang lah tu. Okey, baik. Sekarang kita tengok contoh pepejal. Pepejal senang faham benda yang keras-keras lah. Okey. Benda yang keras. Apa saja yang keras. Cecair yang cikgu abang tadi dah yang boleh mengalir. Okey, boleh mengalir air sungai, air laut, air hujan, apa lagi? Air longkang, tu semua dia lah tu cecair. Okey. Gas pun cikgu dah cerita dah tadi. Okey, faham lah jirim? Okey, seterusnya kita nak tengok pepejal. Apa pengelasan pepejal? Apa sifat pepejal? Pepejal ada jisim. Ada berat lah. Semua benda pepejal ada berat. Kemudian yang kedua, mempunyai isi padu tetap dan memenuhi ruang. Isi padunya tetap. Contohnya kalau meja beratnya 20 kg. Tetaplah tu 20 kg. Okey, dan memenuhi ruang. Kita bubuh dalam bilik kita, dia penuh lah bilik tu. Taklah penuh sepenuh-penuhnya. Tapi dia dah makan space lah. Dah makan ruang. Okey. Macam tu. Mempunyai bentuk tetap. Meja bentuk macam mana? Boleh ubah-ubah ke meja kita tu? Hari ni jadi 4 segi. Esok jadi 3 segi. Lusa jadi bulat pula meja kita. Tak boleh. Okey. Dia mempunyai bentuk tetap. Kemudian tidak dapat dimampatkan. Meja kita boleh mampat ke? Tak boleh. Macam tu lah bentuk dia. Okey. Dia... Kalau dia makan ruang, dia tebal. Macam itulah. Okey. Seterusnya, cecair. Cecair juga mempunyai jisim. Ada berat. Okey. Kemudian yang kedua, mempunyai isi padu tetap dan memenuhi ruang. Isi padu dia tetap. Okey. Air kamu bubuh dalam cawan. Banyak tu lah. Macam tu lah. Melainkan kamu keluarkan dia. Ataupun kamu minum. Dia berkurang lah. Tapi kalau biak dia saja, dia tak jadi apa. Dia duduk macam tu saja. Okey. Yang ketiga. Tidak mempunyai bentuk tetap. Tetapi mengambil bentuk bekas. Okey. Maksud dia macam ni.
Kalau meja tadi 4 segi, sampai 20 tahun pun akan 4 segi. Tapi kalau cecair, kamu masukkan dalam cawan silinder, dia akan ikut bekas, dia pun jadi silinder. Kalau kamu masukkan cecair ke dalam bekas kuboid, dia akan ikut bekas kuboid tu. Faham tak? Bekas tapak kaki kamu pijak tanah, dia tenggelam. Bila hujan, dia memenuhi ruang bekas tapak kaki itu. Macam tu lah, itulah maksud dia mengambil bentuk bekas. Okey, dia ambil bentuk bekas tu sebab dia boleh mengalir. Okey. Dan seterusnya, air tak boleh dimampatkan. Okey, air tak boleh mampat. Kita mampatkan dia tak boleh. Okey, seterusnya gas. Gas mempunyai jisim. Okey, oksigen kita ni ada berat ke? Kamu rasa kalau kamu fikirlah, kalau di kelas cikgu tanya cikgu tunggu jawapan kamu. Adakah gas mempunyai berat? Jawapannya ya. Semua benda di muka bumi ada berat. Okey, ada berat. Cuma kita nak ukur berat gas tak samalah macam kita timbang beras, macam kita timbang gula, tak sama. Alat penimbangnya berlainan. Okey. Boleh ditimbang gas itu. Maknanya semua benda di muka bumi ini, awan ke, kapas. Kapas itu pepejal lah. Selalu cikgu tanya, kapas ada jisim tak? Budak selalu jawab tak ada. Sebab dia sangat ringan. Tapi boleh tak kita timbang kapas 1 kilo? Boleh. Dia akan jadi timbunan yang sangat besar lah. Sebab dia sangat ringan. Okey, ingatlah. Semua benda di muka bumi ada jisim. Kecuali bunyi dan cahaya. Tak ada jisim. Tiada berat. Okey, cahaya tak ada berat. Benda selain pada dua yang cikgu sebut tu ada beratnya. Okey, walaupun semut tu, kalau kita timbang sekong, tak naik pun kati, tak naik pun bacaan kan. Tapi dia ada berat dia. Sebab dia pepejal. Okey. Okey lagi. Tidak mempunyai bentuk tetap tetapi mengambil bentuk bekas. Sama seperti air. Tapi kita tak boleh nampak lah. Melainkan dalam gas kita berkala kamu boleh nampak lah. Dia bergerak memenuhi ruang. Boleh dimampatkan. Gas boleh dimampatkan. Macam mana tu? Gas kita boleh press dia. Mampat dia menjadi cecair. Okey, contoh cikgu nak bagi adalah gas memasak mak kamu di rumah. Tong gas. Okey, tong gas Siapa biasa goncang tong gas? Kalau siapa biasa goncang, sekejap jangan goncang pula tong gas mak kamu Kalau kamu pernah goncang, masa goncang tu kamu rasa cecair. Maksudnya gas itu dimampatkan sampai jadi cecair. Sebab gas ini ringan Ringan, dia berterbang merata. Jadi kalau kita pakai gas dalam bentuk gas, rasanya tong gas kita hanya tahan lebih kurang seminggu. Larat tak nak tukar tong gas tiap-tiap minggu? Tak larat kan? Penat tu. Berat. Jadi dia dimampatkan, kita press dia sampai dia menjadi bentuk cecair. Kemudian kita bubuh kat dapur kita tu, bila kita buka, cecair tadi bertukar balik menjadi gas. Okey. Gas yang kita guna tu. Contoh yang kedua adalah tangki oksigen yang digunakan oleh penyelam dan juga penyelamat seperti bomba yang masuk dalam asap tebal tu dia kena pakai tong gas kat belakang tu kan. Okey, tong oksigen tu, oksigen dimampatkan. Dia juga dalam bentuk cecair. Bayangkan kalau kita pakai gas biasa, kita tak mampatkan dia, orang boleh berenang dalam laut lama mana? Sekejap saja kan? Tapi orang boleh duduk dalam laut sampai sejam. Kerana ada tangki oksigen di belakang itu, yang mana gas itu dah dimampatkan menjadi cecair. Okey. Seterusnya, 3 keadaan jirim. Tadi, yang paling, apa kita panggil? Yang paling sesuai. Contohnya, benda ini wujud dalam 3 keadaan jirim. Dia boleh bentuk pepejal, dia boleh bentuk cecair dan dia juga boleh bentuk gas, iaitu air. Okey,
Mana air ini kita panggil universal. Dia boleh bentuk pepejal, ketuk ais. Dia boleh bentuk cecair, memang dia cecair. Dan dia juga boleh jadi wap air. Macam mana tu? Bila kita masak air, ada wap kan, bila dia panas 100 darjah Celsius, itu adalah wap air. Jadi, air adalah satu benda yang universal yang boleh membentuk ketiga-tiga keadaan jirim. Okey, cikgu ringkaskan di sini. Sifat keadaan jirim, bentuk, jisim, isi padu dan keboleh mampatan. Okey, di sini. Okey, kamu boleh tengok contoh di situ. Macam cikgu cerita tadi, bentuk pepejal tetap, itu boleh bacalah. Okey, cikgu katakan tadi. Okey, baik. Takat itu saja hari ini, topik pengenalan kepada jirim. Apa maksud jirim? Apa contoh jirim? Dan mengenali sifat-sifat jirim pepejal, cecair dan gas. Okey, sekian. Terima kasih.